Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk tajuk yang baru, Ad-Darsul Rabi'u. Ad-Darsu Ar-Rabi'u. Kamu tengok nombor tu nombor 4, Arba'atun. Tapi kalau yang keempat disebut Ar-Rabi'u, Ad-Darsul Rabi'u, pelajaran yang keempat. Mas'uliyatul hakimi wal umara. Tajuk dia Mas'uliyatul hakimi wal umara. Mas'uliyatu tanggungjawab, al-hakim hakim, wal umara dan pemerintah. Mi'yarut ta'allumi. Kalau di atas tu al-fahmu wal istifadah. Al-fahmu kefahaman, wal istifadah dan pengajaran yang wal istifadah dan pengajaran. Istifadah makna saya mengambil faedah ataupun mendapat faedah, maksudnya pengajaran. Mi'yarut ta'allumi. Mi'yar at-ta'allumi kamu dah tahu makna, dah saya dah beritahu sebelum ini. Awalan, yang pertama, qira'atul hadithi qira'atan sahihatan. Yang ni objektif dia. Objektif untuk tajuk ni, kamu dapat qira'atul hadis, membaca hadis. Qira'atan sahihatan, kamu dah bincang dalam bahasa Arab nahu. Qira'atan maf'ul mutlaq, akan sebagai bacaan sahihatan yang betul. Ma'anil kalimatil mukhtarati, kamu dapat menerangkan ataupun memberikan ma'ani, makna-makna al-kalimat, perkataan-perkataan al-mukhtarati yang terpilih. Thalisan, yang ketiga, syarhul hadithi ijmalan. Syarhu, kamu dapat menerangkan al-hadis ijmalan, secara ijmal, secara umum. Ijmal ni lawan dia tafsil. Tulis ya. Ijmal lawannya tafsil. Tafsil ni detail, secara detail. Yang ni secara umum. Dan yang akhir, kamu akan dapat ma yurshidu ilaihil hadithu. Ma makna perkara ataupun pengajaran. Yurshidu, yang ditunjukkan. Ilaihi, kepadanya. Al hadithu, oleh hadis. Dalam hadis ini dia ada pengajaran-pengajaran yang mana kita akan dapat ambil. Itu objektif kita kepada tajuk ini. Bahagian yang kedua, qira'atul hadithi qira'atan sahihatan. Membaca hadis qira'atan sahihatan, akan sebagai bacaan yang betul. Maksudnya kamu boleh baca hadis ni dengan betul. Mas'uliyatul hakim wal umara. Mas'uliyatul hakimi wal umarai. Baris dia macam tu, baca dia pun macam tu. Terjemahan dah ada sebelum ni. Yang pertamanya, langkah pertama, kita target untuk boleh baca dengan betul dan ikut rentak ataupun intonasi yang saya baca. Kamu dengar intonasi saya macam mana, kamu pun baca macam tu. Jangan pakai ikut kepala kamu, ikut saya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Baca terus macam tu. Kalau baca pendek-pendek, sekat-sekat, an ibni Umar. Tapi kalau baca terus, yang baiknya baca terus. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Sekali lagi saya ulang, saya baca, kamu dengar betul-betul, lepas tu tiru rentak saya baca. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal-khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Baik. Hadis ni kalau tak silap saya, kamu kena hafal dalam ujian lisan. Jadi kamu kena baca, kena hafal hadis ni. Cara nak hafal apa-apa pun hafal, kamu kena ulang baca dahulu. Target berapa kali nak ulang? Katakan kamu ulang 20 kali. Jadi baca Ani bin Umar radhiyallahu anhuma terus sampai rawahul Bukhari. Sampai itu satu. Letak biji asam ataupun ketul batu, tak satu. Lepas tu ulang balik Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu sampai rawahul Bukhari. Habis tu dua, ambil batu yang kedua letak. Lepas tu ulang pula Ani bin Umar radhiyallahu anhuma sampai rawahul Bukhari. Tiga. Begitulah seterusnya sampai 10 kali. Bila dah cukup 10 kali, baru atau strategi lain pula untuk nak bagi masuk dalam otak. Atau strategi untuk masuk dalam otak. Kemudian biasanya kamu ni lambat dapat sebab kamu baca sekali, lepas tu kamu set nak bagi masuk dalam otak lambat. Teknik tu tak betul. Bila tak betul, dia akan jadi lambat. Jadi ikut macam saya sebut. Tadi kita set untuk bagi boleh baca dengan betul. Sekarang kita nak faham hadis ni. Ini set yang kedua. Objektif yang kedua, aku nak faham. Takkan nak baca saja, tapi aku nak faham. Ani bin Umar. Hadis ni diriwayatkan daripada ibni, maknanya anak laki-laki. Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian bila anak ni Islam, ayah pun Islam, macam saya bagi tahu sebelum ni. Jadi kita kena kata radhiyallahu anhuma. Radhiya mana Allah, semoga Allah meridai. Anhuma, mereka berdua, anak dan ayah, sebab anak dan ayah ni masuk Islam. Kalau anak saja masuk Islam, kita kena kata radhiyallahu anhu. Tapi sini dua-dua orang Islam, Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Daripada Abdullah bin Umar, qala, Sayyidina Abdullah ni dia ada kata, sami'tu, saya telah mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Ni Abdullah bin Umar, dia dengar Rasulullah bersabda, kullukum ra'in. Kullu, setiap-tiap, kum, kamu, maknanya setiap kamu, ra'in, adalah merupakan pengembala. Kambing tu bila nak kambing, yang dia ada penjaga dia, tu ra'in, penjaga. Bila kita ni sebagai penjaga ataupun pengembala, wa kullukum, kata Rasulullah lagi, dan setiap kamu. Kullu tu di sini ada dua perkataan. Kullu satu perkataan, kum satu perkataan. Kullu dan setiap kamu. Kullu setiap, kum tu kamu, setiap kamu. Mas'ulun, disoal, akan ditanya, akan disoal. Apa maksud akan disoal? Maksudnya bertanggungjawab. An ra'iyatihi, mengenai rakyatnya, mana orang-orang di bawah jagaannya. Itu rakyat. Mas'ulun, perkataan ini dah dimelayukan, kita gunakan perkataan soal ataupun soalan. Ra'iyatihi, rakyat, dah dimelayukan. Akan ditanya mengenai dengan rakyatnya ataupun orang di bawah jagaannya. Yang ni umum, ayat ni umum. Kemudian huraian berikutnya, pendetilannya. Al-imamu, kita dah guna dimelayukan jadi imam. Imam ni orang duduk di depan. Kalau pemerintah makna sultan atau raja ataupun kuasa eksekutif, Perdana Menteri, menteri-menterinya, dan lain-lain lagi, semua orang yang berjawatan, itu dikatakan imam. Ra'in adalah pengembala ataupun penjaga. Bila macam tu, wa mas'ulun, dan dia bertanggungjawab, an ra'iyatihi, mengenai dengan ataupun tentang rakyatnya ataupun orang di bawahnya, dia bertanggungjawab. Raja dia bertanggungjawab kepada rakyat, menteri dan Perdana Menteri dan sebagainya bertanggungjawab kepada orang bawahnya. Setiap kita ada orang di bawah kita dan kita bertanggungjawab. Warrajulu, dan seorang laki-laki, ra'in, juga adalah pengembala. Fi ahlihi, kepada keluarganya. Bila laki-laki, maknanya suamilah. Bila suami, dia ada keluarga dia. Keluarga dia siapa dia? Isteri dan anak-anak. Dan laki-laki ini juga dia ada mak dan ayah, dia bertanggungjawab. Maknanya tanggungjawab di bawah seseorang lelaki adalah besar. Maka sebab itulah dalam pembahagian pusaka, lelaki lebih daripada perempuan. Jadi bila macam tu, kita tak boleh mengatakan bahawa Islam tak adil, tak bagi sama banyak. Contoh saya nak bagi macam ni. Katakanlah duit pusaka, orang laki-laki dia dapat 500, perempuan pun dapat 500. Kalau laki-laki, dia tak boleh simpan dalam bank 100%, sebab dalam duit tu dia kena sara anak isteri dia, dan dia bertanggungjawab untuk nak sara mak ayah dia kalau ayah dia ada, dan lain-lain lagi yang di bawah dia. Tapi kalau isteri, bila dia dapat 500, solid 500 tu dia boleh simpan dalam bank, siapa tak boleh usik. Sebab itulah dalam pembahagian pusaka, kalau ikut Islam, lelaki lebih banyak daripada perempuan. Tapi walau macam mana pun,
atas persetujuan boleh bagi tambah banyak. Itu kes lain. Kes pusaka ini kita tamu hadis kita pula. Laki-laki ni dia merupakan pemerintah kepada keluarga dia. Ra'in fi ahlihi tu, pengembala kepada ahli dia, maknanya pemerintah lah. Bila macam tu, wa mas'ulun, dan dia bertanggungjawab an ra'iyatihi, kepada rakyatnya, orang bawahannya. Kalau segala kesalahan apa-apa yang dibuat oleh rakyat, dia bertanggungjawab. Si suami dia bertanggungjawab. Kalau isteri dia tak pakai tudung, isteri tak sembahyang, anak tak pakai tudung, anak tak sembahyang, semuanya dia bertanggungjawab. Dia dapat dosa sama. Baik, seterusnya, wal mar'atu, dan perempuan pula, ra'iyatun, dia pengembala fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Dalam rumah suami dia, dia bos. Bila dia bos, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia bertanggungjawab kepada rakyatnya. Baik, di sini pula kita tengok kenapa dikatakan rumah suami. Sedangkan hari ini ramai suami yang tak ada kerja, isteri yang bekerja. Tentu kena kata rumah isteri, tidak dikatakan rumah suami juga. Sebab dalam sesebuah keluarga, yang menjadi ketua ialah suami, bukan isteri. Walaupun isteri bekerja besar, rumah-rumah dia yang beli, tapi tanggungjawab sebagai ketua rumah adalah suami. Sebab tu dikatakan baiti zaujiha, rumah suaminya, maksudnya rumah yang di bawah tanggungjawab suami. Baik, seterusnya, wal khadimu, dan hamba. Hamba ni maksud dia satu orang yang dia ni bekerja kepada seseorang tanpa ada gaji apa, itu hamba. Dulu-dulu, sekarang ni dah habis. Islam bila dia merintah, dia tak menolak secara total tentang khadam ni ataupun hamba ni. Tapi dalam peraturan Islam, bila kita amal Islam, hamba ni akan terhakis. Contohnya, kenapa terhakis? Dalam masyarakat Islam ada hamba. Katalah saya ada hamba. Lepas tu saya melakukan kesalahan. Kesalahan tu denda dia yang paling besar dia, denda dia, saya buat kesalahan besar, lepas tu saya boleh bebas daripada kesalahan tu dengan membayar denda. Denda dia yang nombor satu dia ialah membebaskan hamba. Jadi bila dalam Islam ada peraturan yang macam ni, membebaskan hamba tu nombor satu letaknya, maka lama kelamaan hamba tu habis, akan pupus dalam masyarakat Islam. Baik, wal khadimu, baik, kita balik. Wal khadimu, dan khadam itu ra'in, dia adalah penjaga fi, pada mali, harta sayyidihi, tuannya. Bila dia penjaga kepada harta tuan, harta benda tuan dia, wa mas'ulun, dan dia bertanggungjawab an, mengenai ra'iyatihi, benda-benda di bawah jagaannya. Rawahu, telah meriwayat akannya, nya tu bermaksud hadis ni, Al-Bukhariyu, oleh Imam Bukhari. Baca dia Rawahul Bukhariyu. Ma'anil kalimatil mukhtarati. Ma'ani, makna perkataan ini dah dimelayukan jadi makna. Ma'ani, makna al-kalimat pun dah dimelayukan jadi kalimat. Kita digunakan dalam bahasa Melayu kalimat.
makna-makna kalimat ataupun perkataan-perkataan al-mukhtarati yang terpilih. Ra'in, makna dia dalam bahasa Arab juga hafizun au raqibun. Hafizun makna orang yang memelihara, raqibun ataupun orang yang menjaga. Makna dia lebih kurang. Mas'ulun, ni yang ni bariskan. Iltizamu syakhsi biada'il amali awil matlubi. Iltizamu syakhsi, iltizam ni maknanya kemestian seseorang biadai menunaikan al-amal kerja. Tunai kerja maksudnya lakukan kerja, awil matlub ataupun perkara-perkara yang dituntut ataupun yang dimestikan kena buat. Maksudnya bertanggungjawab lah. Ra'iyatihi, rakyatnya. Kalau Melayu kita terjemahkan rakyat lah. Apa makna dia? Man ialah man maknanya sesiapa ataupun mereka, tahta yang berada, riayatihi di bawah jagaannya. Al-khadimu, al-amilu li sayyidihi. Khadam ni ialah al-amil, orang yang bekerja, li sayyidihi untuk tuannya. Dia bekerja untuk tuan dan dia tak ada gaji apa. Al-as'ilatu, soalan-soalan. Yang ini saya pelbagaikan soalan supaya kamu biasa dengan soalan-soalan dan kamu boleh faham. Kamu kena perhati soalan ni. Bila mai soalan betul, kamu tak payah orang duk panggil orang mai terjemah, orang duk mai terang lah, tak payah dah. Bila dah banyak kali kamu akan tahu. Awalan, yang pertama, uktub al-haditha. Kalau baca terus, uktubil haditha. Uktubil hadith al-atiyah. Summa buthu dabtan sahihan. Uktub, tuliskan, al-hadith al-atiyah, hadis berikut. Maknanya di bawah soalan tu ada hadis. Hadis ni lah yang kita baca tadi ni. Lepas tu hadis tu tak ada baris. Summa, kemudian, udbuthu, bariskannya. Udbuthu, bariskannya. Sebelum ni syakilhu ataupun ma'at tashkil. Yang ni saya tulis summa udbuthu. Makna dia sama dengan sebelum ni sebab nak mempelbagaikan soalan. Dabtan sahihan, akan sebagai baris yang betul. Bariskan dengan baris yang betul. Makna hadis tu kamu tulis balik, lepas tu bariskan. Jadi macam mana tugas yang ni? Tugasan yang ni kamu salin balik hadis, lepas tu kamu bariskan. Lepas bariskan, kamu kena baca di hadapan saya. Tulisan kamu, bukan baca dalam kitab. Jadi kena salin bagi elok, baris bagi elok. Lepas tu kamu boleh baca tulisan kamu tu. Sanian, yang kedua. Yang pertama tadi ni kamu kena baca tulisan kamu tu, lepas tu saya akan ambil markah. Sanian, yang kedua, ratib. Kalau baca terus, baca satu-satu. Ratib al-jumala al-atiyata. Kalau baca terus, ba tu kena baris di bawah. Ratibil jumal al-atiyata. Kena ambil perhatian supaya kamu boleh baca. Ratibil jumal al-atiyata litakuna hadisan. Ratib, susunkan, al-jumal al-atiyah, ayat-ayat berikut, litakuna, supaya menjadi hadisan, hadis. Hadis an, mengenai mas'uliyatil hakim wal umara, tanggungjawab raja dan pemerintah.
Salisan yang ketiga, bayin, jelaskan, terangkan ma'anil kalimatil mukhtarati. Ra'in, mas'ulun, ra'iyatihi, al-khadimu. Yang ni kena buat dalam buku. Kemudian yang kedua tu kena jumpa saya ataupun kena jumpa saya untuk nak dapatkan ayat-ayat yang terpisah tu. Baik, wallahu alam.